uh, sebelum saya buat cerita Dominic Lau ni, menarik kita last kali tu buat cerita Dominic Lau, bagaimana dia dihalau daripada apa orang kata tempat dia sendiri tempat dia bertanding. Itu menarik tuan-tuan. Dia bertanding, dia sendiri kena halau kan. Baik, sebelum kita cerita tu, ada satu cerita kebimbangan di Pulau Pinang lah kan. Yang ni kalau kita tak pandai ambil kesempatan, rugi kita sebenarnya. Saya baca, DAP Pulau Pinang cemas terlepas 20% undi Cina petik tinjauan. Pulau Pinang dianggap negeri selamat untuk DAP, tetapi nampaknya terdapat kebimbangan yang semakin meningkat bahawa pengundi Cina boleh mencetuskan kejutan pada tarikh 12 Ogos depan. Memetik beberapa tinjauan yang tidak dinyatakan, Setiausaha DAP Pulau Pinang Lim Hui Ying mendakwa sebilangan besar pengundi Cina mungkin mengundi PN, tidak keluar mengundi atau membuang undi rosak. Dakwanya tinjauan itu menyebut PN dapat menembusi Pulau Pinang dan gabungan pimpinan Muhyiddin Yassin itu boleh menawan Negeri Sembilan dan meraih lebih banyak kerusi di Selangor. Saya tidak pasti sama ada ini benar atau tidak, tetapi saya telah menerima banyak mesej yang memberitahu supaya jangan leka, kata Lim dan juga Timbalan Menteri Pendidikan. Memandangkan sokongan DAP di Pulau Pinang datang terutama dari masyarakat Cina, Lim berkata kehilangan 20% undi akan menjadi situasi membimbangkan. Jangan leka, jangan fikir kita pasti menang. Tadi saya dapat satu mesej mengatakan Pulau Pinang kehilangan 20% undi sokongan kaum Cina. Baik, saya komen sedikit tentang perkara ini. Yang pertama, saya tak bersetuju dengan kenyataan Lim tersebut. Saya bersetuju on one part, tapi saya tak bersetuju on the other part. Yang saya setuju adalah, saya bersetuju bahawa daripada segi jumlah yang bakal turun mengundi itu berkemungkinan akan kurang. Yang tu saya bersetuju. Tetapi mengatakan bahawa sampai 20% pensokongan Cina akan beralih kepada PN, itu saya tidak setuju. Now, kenapa? Kita akan bawa dekat penghujung nanti bahawa dia bukan masalah penyokong Cina ni nak beralih daripada DAP. Persoalan dia nak beralih kepada siapa? Itu persoalan utama dia. Kalau dia tak mengundi DAP, dia nak mengundi siapa? Ada orang kata dia undi Perikatan Nasional lah Is. Siapa Perikatan Nasional? Gerakan. Now, isu dengan gerakan ini dia banyak. Dan yang paling utama, gerakan dilihat sebagai parti yang berada di bawah telunjuk PAS. Dia tidak lagi membawa nada dan suara yang sebelum ini. Gerakan ini dilihat sebagai parti yang membawa nada dan suara dan mendepani kaum Cina, terutama kaum Cina kan. Walaupun gerakan mengatakan bahawa mereka bukan parti kaum seperti mana DAP, tapi kita pun tahu bahawa gerakan adalah parti dominasi Cina. Namun begitu, ramai majoriti penyokong-penyokong sebelum ini yang menyokong gerakan melihat kalaupun mereka tidak mengundi DAP, mereka merasakan mereka tidak boleh mengundi gerakan. Kerana bila mereka mengundi gerakan, sama seperti mereka mengundi PAS, tak ada beza. Sama-sama seperti mereka mengundi PAS. Nah, apa masalahnya undi PAS Is? Banyak masalah. Orang Cina sendiri tahu, orang bukan Melayu sendiri tahu bagaimana ekstremisme yang dibawa. Ekstremisme, bukan agama pun, ekstremisme, sifat politik ekstrim yang dibawa oleh PAS itu sendiri mengganggu gugat, mengacau dan bakal mengancam kehidupan orang bukan Melayu sebenarnya. Ini ada orang nak buat laporan polis kepada saya. Dia mengatakan bahawa tengok Iswardi cuba nak buat 3R. Ini bukan masalah 3R. Saya bukan kata Melayu, saya kata PAS. Dia beza Saya kata PAS yang akan buat demikian. Melayu tak buat demikian. Orang Melayu yang betul dan orang Islam yang betul, dia tidak akan membawa sikap ekstremisme di dalam berpolitik, di dalam agama, di dalam budaya, di dalam bangsa. Dia tak akan membawa sikap ekstremisme. Masalahnya, pemikiran begini, doktrin sebegini adalah doktrin yang dibawa oleh parti PAS. Dan kritikan ini adalah kritikan kepada parti, bukan kritikan kepada bangsa. Fahmi Fadzil, dia guna isu Fahmi Fadzil, dikatakan berceramah di dalam masjid. Dia kata Fahmi Fadzil berceramah di dalam masjid. Dan polis hari ini telah mengatakan Fahmi Fadzil tidak berceramah politik di dalam masjid, sebaliknya memberi penerangan tentang penjelasan daripada jemaah. Okey? Dan Fahmi Fadzil mengatakan bahawa fitnah ceramah politik di masjid, Fahmi kemuka 2 notis tuntutan oleh peguam. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil telah menghantar notis tuntutan hari ini kepada 2 individu, termasuk penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurrani yang berhubung fitnah kononnya beliau memberi ceramah politik di sebuah masjid di Rawang 30 Julai lepas.
Peguam Asyrik Ali Sethi Alivi berkata, notis sama turut dihantar kepada pemilik dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang. Beliau berkata kenyataan fitnah dikeluarkan oleh kedua-dua individu melalui akaun Facebook dan Instagram adalah berniat jahat untuk menjatuhkan nama baik Fahmi, seterusnya menggambarkan seolah-olah beliau menderhaka terhadap arahan Sultan Selangor. Katanya melalui notis itu, Fahmi yang juga pengarah komunikasi menuntut penarikan balik kenyataan fitnah dan permohonan maaf secara terbuka daripada kedua-dua individu. Peguam itu berkata jika kedua-dua individu gagal, pihaknya telah diarah memfailkan tuntutan saman fitnah di mahkamah terhadap mereka dengan serta merta. Semalam Fahmi menyanggah dan kecewa dengan fitnah yang dilemparkan. Kononnya beliau telah berkempen di dalam masjid. Itu saya kata, dia tak ada hujah. Mereka tak ada hujah. Mereka tak ada point pun sebenarnya dia orang nak berkempen tentang apa. Mereka nak berhujah tentang apa. So, yang terbaru yang menarik tuan-tuan, kenyataan Hamzah Zainuddin dalam ceramah beliau 2-3 hari lepas kot, 3 hari lepas kot. Tapi saya lupa ulas. Dia kata rakyat telah terseksa, dia kata. Baik, saya baca. Hamzah ulas pelbagai gelaran Anwar dari Madanon ke Kunyit. Pelbagai gelaran diberikan kepada Perdana Menteri melambangkan keseksaan rakyat, kata Ketua Pembangkang. Baik. Saya ambil yang ni dulu. Dia kata pelbagai gelaran itu melambangkan keseksaan. Tuan, ingat tak zaman PN memerintah kita guna logo apa? Kita guna hashtag apa? Kerajaan gagal. Realitinya gagal tak kerajaan pada masa itu? Realitinya kerajaan gagal. Gagal tak Muhyiddin Yassin? Gagal. Gagal tak Hamzah Zainuddin? Gagal. Ramai yang angkat bendera putih. Sampai sesuatu berlaku kepada saya kena tangkap, tetapi akhirnya negara buka. Ya, itu hakikat. Kegagalan itu direfleksikan dalam gelaran yang kami buat, iaitu kerajaan gagal. Nah, bila mereka buat gelaran sedemikian ini, Madanon, Kunyit, tidak berakhlak dan sebagainya, adakah itu menunjukkan kesengsaraan rakyat ataupun menunjukkan ketidakmatangan pembangkang dalam berhujah? Macam Sanusi sebut pasal gigi Rafizi. Macam juga seluang-seluang ni sebut pasal muka saya, pasal gigi saya, pasal janggut saya, pasal rambut. Macam-macam lah. Dia orang tak ada hujah, tuan-tuan. Sama juga bila pemimpin dia paling besar pun tak ada hujah. Ini kan pula seluang-seluang dan walaun lagi tak ada hujah. Jadi bila mereka tak ada hujah, dia guna hujah macam ni. Tetapi akhirnya dia gunakan hujah apa? Tengok, rakyat kata macam, bukan rakyat tuan-tuan, rakyat tak kata apa pun, yang kata dia. Yang kata seluang ni, walaun ni yang kata. Itu menunjukkan rakyat telah terseksa. Realitinya lah rakyat terseksa. Buat kali pertama dalam sejarah, macam-macam negara telah diberikan oleh rakyat kepada PM, bukan oleh ketua pembangkang. Siapa kata sebelum ini pun ketua pembangkang tak pernah pun bagi perkataan-perkataan itu kepada pembangkang. Yang bagi kami, rakyat. Yang suruh gantung bendera putih, kami rakyat. Yang panggil kerajaan gagal untuk kerajaan PN adalah kami rakyat. Yang panggil kerajaan pengkhianat untuk kerajaan sebelum ini adalah kami rakyat. Bukan ketua pembangkang Anwar Ibrahim pun. Kan dia kata dihujahkan dekat sini bahawa menunjukkan rakyat terseksa. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah. Kita terseksa zaman bila? Kita terseksa zaman bila? Kita terseksa, kita dikurung zaman bila, tuan-tuan? Saya nak tanya. Zaman PN memerintah ke zaman PH memerintah? Pada zaman tu ada COVID. Zaman sekarang pun ada COVID lagi. Zaman sekarang siapa kata COVID tu tak ada? Ada lagi. Ada lagi yang kena COVID. Masih tinggi COVID kita. Zaman mana bendera putih tu kena gantung, tuan-tuan? Zaman dia orang. Zaman mana darurat itu berlaku, walaupun sudah ada PKP, negara dah tutup, rumah dah tutup, sempadan dah tutup, pun kita buat darurat lagi sekali, tuan-tuan. Zaman bila? Zaman bila yang mana? Bila pembangkang kata, Anwar Ibrahim kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, buka parlimen. Kita kena bincangkan isu rakyat, peruntukan. Macam mana kita nak bagi bantuan pada rakyat pada bulan Mac 2021. Mac 2021, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kena buka. Kerajaan gagal pada masa itu. PN kata, pada masa itu kata apa? Dia kata kita tak boleh buka. Nanti kalau kita buka, nanti kluster parlimen pula. Dia buat darurat, dia tak nak buka, tuan-tuan. Sampai Raja Agong desak pun dia tak nak buka. Taqiyuddin kata apa? Itu bukan kuasa raja menentukan boleh buka tak boleh buka. Sampaikan kalau sekiranya Iswardi tak bersuara hari itu,
Dia orang plan nak extend. Dia orang plan nak extendkan darurat. Tapi bila parlimen dibuka pada bulan Julai, bulan Jun Majlis Raja-Raja bersidang 2021, Julai parlimen buka, tiba-tiba tak jadi nak extend darurat. Konon nak jadi hero lah, sebenarnya nak extend darurat. Kenapa nak extend darurat, tuan-tuan? Pada masa darurat ni lah, senang nak sakau. Apa projek, apa kelulusan, apa benda, semua perkara itu tidak perlu kepada kabinet. Tidak perlu kepada pembentangan kepada jemaah-jemaah menteri ataupun pembangkang. Semua boleh sakau. Sebab itu bila mereka umumkan darurat, saya kaitkan cerita dahulu bagaimana gaduh dekat Kuala Lumpur tahun 1969, tiba-tiba darurat seluruh Malaysia masuk Sabah Sarawak. Saya kata saya pelik. Darurat ni biasanya jarang lah, tapi ada keadaannya digunakan untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Dan akhirnya terbukti, tuan-tuan, 300 juta masuk di dalam akaun mereka sendiri pada masa bila? Itu semua berlaku pada masa darurat.